Okay, aku akan tunjuk kat sini analisa WTI ni satu persatu supaya korang clear dan faham. Okay, korang tengok ni. Ayo guys, Assalamualaikum. What's up, Fokus? Welcome back to aku YouTube channel. Sebelum tu, terima kasih kepada anak-anak yang menyekrak dan like aku punya video dan share pada orang lain apa semua dan komen yang baik-baik. Terima kasih, aku ucapkan terima kasih sangat-sangat. So guys, hari ni aku nak kongsikan apa? Hari ni aku nak kongsikan apa yang korang minta, iaitu forecast WTI crude oil. Yes, you heard me. I'm about to share with you guys a WTI crude oil forecast mapping, whatever you want to call it. Yes, I'm about to share with you guys. Aku tak tahu kenapa korang cik minta WTI oil apa semua, disebabkan video aku yang sebelum ni ada tentang aku trade WTI. Sejujurnya guys, aku tak sampai setahun pun lagi tahu dengan oil ni, dengan komoditi apa ni, tak sampai setahun lagi. Aku masih cuba beberapa kaedah yang aku ada untuk aku pakai dekat WTI, which is aku sangat-sangat respect pada korang yang menggunakan trendline breakout H1 dekat WTI. Aku dapat banyak feedback yang even dekat korang komen kat YouTube, korang guna trendline breakout H1 dekat WTI. Aku tak tahu macam mana korang boleh berani masuk trendline breakout H1 dekat WTI, which is terbaik. So bagi aku untuk US oil ni, WTI crude oil ni, kalau nak pakai setup trendline breakout H1 tu, bagi aku, pendapat aku agak risiko sikit. Tak bermaksud tak boleh, boleh, cuma bagi aku agak risiko sikit. Aku memang seronok sangat dengan commodities ni, dan aku masuk dengan kaedah lain, which is bukan itu topik kita pada hari ni. Kat sini aku nak kongsikan pendapat aku ataupun analisa aku ataupun target aku untuk WTI crude oil. Okay guys, korang boleh tengok kat sini, ini adalah WTI crude oil di time frame H1. Aku tak tahu aku dapat banyak sangat respon ataupun feedback yang korang ramai menggunakan trendline breakout H1 dekat WTI. Terbaik, tahniah pada yang profit apa semua. Terima kasih. Cuma aku tak tahu macam mana korang ada keberanian tu, sebab bagi aku untuk trendline breakout H1 agak risiko sikit. Cuma tak apalah, mungkin kaedah kau makin trendline tu tak macam mana kan, tapi kalau benda tu as long menjana profit, tak ada masalah. Jadi guys, apa yang menarik untuk WTI ni, kita sedia maklum, pertama sekali movement dia agak agresif. Walaupun tak ada sentimen lain, walaupun tak ada apa-apa news, pergerakan dia tu bagi aku sangat-sangat clear ataupun sangat-sangat baik lah. Jadi guys, apa target aku untuk WTI? Kawan-kawan semua, target aku untuk WTI buat masa sekarang ni, hari ni, akan berlakunya kenaikan. Maksudnya target aku untuk WTI ni untuk buy. Okay, aku akan tunjuk kat sini analisa WTI ni satu persatu supaya korang clear dan faham. First kali untuk H1, apa yang aku nampak akan berlakunya, akan react dulu penurunan. Itu pun mungkin disebabkan zone ataupun zone doji yang ada kat sini. Macam aku dah kongsikan doji sebelum ni. Nampak kita boleh marking doji ni. Ni doji ni satu batang ni. Nampak ni. Kat sini ada doji, aku tak tahu korang nampak ke tak. Kat sini ada doji. So kau tarik. So kat sini ada satu doji. Nampak doji kat sini. So possible price dia dah react kat sini, dia masuk doji ni, dia react, and then possible dia masuk sini, dia react. Cuma apa yang aku nampak kat sini, WTI ni dia tak akan react jauh. Mungkin dia akan pergi ke zone-zone terdekat. Siapa yang suka pakai kaedah zone ataupun supply and demand ke apa ke, korang nak marking trend line macam ni ke, ataupun dia nak sampai ke level RBS ni dulu. Kat sini ada level resistance, pump, break, nak become support, nak pergi balik ke somehow. Cuma apa yang aku yakin kat sini akan berlakunya kenaikan disebabkan time frame weekly. Okay, so weekly ni dah ada satu signal yang aku tak boleh nak explain secara detail. Cuma aku boleh explain secara general ni, aku dah ajar, adalah doji. Kat sini ada satu doji yang dah di breakout. And then price dah datang balik, dia react. Itu dekat weekly. Bila kita pergi ke H4, kita akan nampak satu minor resistance dah breakout, which is kat sini. Level ni tadi, resistance ni dah breakout. Jadi aku combinekan dekat weekly dengan H4. Dekat weekly tadi aku ada nampak beberapa potensi ataupun signal untuk kenaikan. Cuma macam aku explain secara general yang aku dah ajar pada korang semua adalah doji. So doji tu termasuk dengan faktor yang apa aku nampak untuk berlakunya kenaikan. Jadi aku combine balik dengan H4. H4 berlakunya kat sini instant breakout ataupun minor resistance breakout yang ada kat H4 kat sini. Resistance tu dia dah breakout, dia dah tembus. Aku pun dah ajar juga topik breakout dekat previous video. Tapi takkan kita nak masuk instant buy buta-buta dekat H4. So apa yang menjadi satu penghalang untuk H4 ni membuat kenaikan adalah macam aku cakap tadi, satu zone kat sini, dan zone ni pula ataupun area ni pula tadi selari dengan level support. Kat sini kita ada level support, nampak ni. Zone doji ni pula tadi, zone doji yang kita marking sama-sama tadi, dia selari dengan level support. Kat sini kita ada level support untuk H1. Jadi bila H1 ada support, selari pula lepas tu ada satu zone, tak kisahlah kau nak panggil drop base, drop, doji, whatever. Jadi yang breakout dekat time frame H4 tadi tu, dia react dekat H1 disebabkan area ni. Tapi adakah bermaksud dia akan junam terus kau-kau? Apa yang aku nampak, dia akan main-main dulu. Macam ni, macam ni, nampak ni. Kat sini dia main-main dulu. Kau boleh tengok kat sini. Dia naik, tak ada apa-apa lagi pun kat sini, ada minor compression. Dia main, dia sambung kenaikan. Jadi apa yang aku nampak kat sini, even kalau zone doji ataupun yang selari dengan level support tadi ada value, dia hanya akan react sikit je.
Macam kita maki tadi lah, mungkin dia react masuk ke zone ni, mungkin dia turun sampai ke level RBS ni, and then after that baru dia buat satu form ataupun satu structure yang dia menunjukkan dia nak bertukar arah untuk ke atas. And on that time baru kita filter pula ke M15 ataupun M30 untuk nak masuk position buy. Reason aku tadi satu je. Aku tengok kat weekly, aku delete dulu. Aku tengok kat weekly ada beberapa tanda untuk price buat kenaikan. Jadi macam aku selalu lah cakap, takkan kita nak buy dekat weekly, takkan kita nak buy dekat daily, takkan kita nak buy dekat H4. Bila kita dah dapat satu target ataupun arah, kau selalu kan dapat maki-maki, oh okay, WTI ni akan turun ke bawah. Tiba-tiba dia dah bawah, kau pun pergi tunjuk before and after. Point dekat sini bila peluang untuk entry tu. Peluang untuk entry tu yang kita nak. Jadi apa yang aku nampak untuk WTI ni, target aku, WTI untuk long dia akan, macam hari tu aku dah target dia nak sampai 100, which is sekarang dia dah dekat 105, dia dah cecah 130 dah pun. Aku start try WTI ni dekat mana? Nampak ni cantik compression kat sini. Inilah yang seronok untuk WTI. Kau tengok compression kat sini, fully cover, fully cuci, fully clear. Pemula compression, pengakhiran compression, dia datang, dia cuci, dia caw balik. Dia dah tak ada fikir panjang, dia dah tak ada dah nak react apa-apa kat sini. Jadi kita berbalik kepada WTI, apa yang aku target, apa yang aku nampak untuk masa sekarang akan berlakunya kenaikan sekarang. Tapi sekiranya WTI ni dia break je dia break je level support yang ada kat sini, which is pada hari tu, pada masa berlakunya benda ni, cuma aku tak buat lah video ni, aku trade seorang-seorang. Aku target dia akan break out tau level support ni. Aku target dia akan break out level support ni, tapi dia react, alhamdulillah aku dapat peluang buy, dan aku ada target balik yang macam aku share dekat channel Telegram untuk dia buat penurunan tu. Jadi semua tu bla 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 dah entry dah apa semua benda. Untuk keadaan semasa sekarang WTI, apa pendapat aku akan berlakunya kenaikan. Dia akan berlaku kenaikan, kau boleh ambil target sampai sini. Sampai ambil resistance je, exit ambil resistance je, tak payah nak leceh-leceh sampai 100,000 juta pip. Exit je ambil level SNR dulu. Nanti dia dah hit TP, cari pula setup lain, cari pula masuk entry peluang lain pula. Tapi sekiranya bila price buat kenaikan ni, dia buat kenaikan ni kat sini kan, dia tak sampai pun level resistance ni, tapi dia sampai dekat level doji ke, kau nak panggil drop base drop ke, whatever it is, tak kisah. Tapi bila dia sampai kat ni time frame daily, and then bila dia sampai, dia buat something kat sini, dia buat permainan-permainan kat sini. Kalau aku dapat execute sell, aku memang target dia akan break ni. Yang kedua guys, apa yang paling menarik, sekiranya pula kalau price break level support ni, ke mana dia akan pergi? Memang straight down to the bottom. Oh my god, wow. Sebab apa aku kata dia straight down to the bottom, kawan-kawan semua, kat sini adalah compression. Tak ada apa, macam tadi macam kau tengok kat sini, aku tunjuk tadi, nampak ni, ini adalah compression, sama kan rupa dia yang tadi, nampak ni, dia buruk, kau boleh nampak kat situ, kau boleh nampak. Kalau tak nampak je compression macam ni, pergi tengok video yang aku dah share sebelum ni. Bila compression tu berlaku, ini salah satu keseronokan yang aku enjoy pada WTI. Dekat mana time frame, M1 sekalipun, bila aku nampak compression, aku masuk, dia memang collect, dia memang ada impact. Cuma atas peluang tu je, sempat tak sempat nak masuk. Tu kat sini untuk time frame H4, kau boleh nampak kat sini compression, dia main kat sini, tengok. Dia sekali cuci je. Untuk daily ni, aku ulang cakap, aku tak nak korang salah faham. Keadaan semasa sekarang WTI, target aku akan berlakunya kenaikan. Kenaikan. Nak ambil TP kat mana? Ambil SNR je. Kau boleh ambil level resistance kat sini, dekat 114 ni. Tapi kalau dia dah buat kenaikan, cuma dia tak sampai, dia tak tembusi level resistance kat sini, maksudnya dia tak sambung terus buat kenaikan, malah dia menaik, dia main-main kat dalam area ni, disebabkan ada drop base drop ke apa kat sini, dia main-main kat sini. Kalau tak ada confirmation ataupun signal yang dia nak continuation pattern, dia nak sambung buat perjalanan ke atas, for sure dia akan bagi signal sell, dia akan bagi potensi ataupun petanda untuk penurunan. Itu memang jamin. Dalam trading hanya ada dua, buy and sell. Kalau tak ada signal ataupun petanda untuk kenaikan, dia mesti akan bagi signal ataupun petanda untuk penurunan. Macam aku cakap tadi, kalau dia tak ada berlaku signal tu, masa dia buat potensi ataupun signal untuk penurunan tu, kalau aku dapat berjaya execute sell, aku akan stay sampai ke support ni. Dan target aku pula, support ni akan breakout sekiranya price kat sini tak berjaya menembusi ke atas. Faham Aku harap korang clear. Jadi target aku, kalau price tak berjaya tembus ke atas, dia akan break level support ni. Itu target aku. Dan yang kedua, bila dia berjaya je break level support, kau boleh nampak kat sini untuk time frame daily, target aku seterusnya dia akan go straight to the sampai sini. Sampai sini line ni. Sebab apa? Sebab kat sinilah bermulanya compression tu. Kat sini price dah breakout kat sini, kau boleh nampak dia breakout. Lepas tu dia kau start compress kat sini. Maka kat sinilah exit aku sekiranya price breakout level support.
di daily, dia akan berulang benda yang sama macam yang berlaku tadi. Kalau dia breakout support ni, tadi kan dia breakout juga. Tadi. Kat sini ada satu level support, nampak? Dia dah breakout. Bila breakout je, kat sini ada satu level support, nampak? Kat sini ada satu level support, kat sini comel. Dia breakout je, dia naik balik, dia datang balik tu, dia cuci the whole compression. Nampak? Benda yang lebih kurang je. Benda yang sama aku target kat daily, aku ulang cakap, kalau price tak berjaya membuat terus kenaikan ke atas, tak lanjutkan perjalanan sebagai trend buy, dan dia main-main kat sini, dia bagi petanda ataupun signal untuk sell awal untuk H1 dah boleh dapat dah. Dekat H1, dekat H4, M15 kau dah boleh dapat dah. Execute, stay sampai ke level support. Ataupun stay sampai sini. Kau boleh stay sampai previous low kat sini. Kat sini kita ada low sampai ke 95. Tapi macam aku cakap tadi, dah stay sampai sini. Bila dia buat macam tu, target aku nak level support ni breakout. Dia akan breakout level support tu. Dan bila dia dah breakout je level support tu, target seterusnya aku akan stay masuk posisi. Sebab kita dah tahu direction ataupun kat mana potensi harga untuk pergi. Oh, nak sampai sini level 75. So bila price dah main kat area sini, kau dah tahu dah dia breakout support ni, dan sini target kau disebabkan kau dah analisa apa semua benda, mestilah kat sini penuh dengan peluang sell. Nak masuk kat mana peluang sell tu, pergilah dekat mana-mana time frame. Pergilah kat mana-mana time frame yang kau nampak ada potensi untuk sell. Execute. Sell sampailah dia sampai ke kita punya target. Ingat ini time frame daily. Ini time frame daily. Apa yang aku tengah cerita kat sini, ini adalah time frame daily, dan aku dah kongsikan juga tadi apa reason aku buy menggunakan combination weekly dengan H4. Buat masa sekarang, apa yang aku nampak untuk WTI crude oil akan berlakunya lagi kenaikan dalam keadaan semasa sekarang. Cuma apa yang menghalang tadi, area dekat H1. Tapi kalau dia respon sikit je value yang dekat H1 ni, macam mana pun dia akan teruskan membuat perjalanan ke atas. Kalau dia nak terus turun kat sini, aku nak dia at least breakout lah something, breakout support ke, breakout trend line ke. Macam aku cakap tadi, kalau dia tak berjaya breakout, dia tak sambung buat bullish movement apa semua, kita akan tunggu peluang untuk masuk sell. Dan bila nak sell, target aku dia akan breakout support, dan bila dia dah breakout support, dia akan turun lagi untuk buat tak tahu completion yang ada dekat daily ni. So guys, itulah dia pendapat aku, ataupun ini hanya forecast. Ini bukan signal. Ini hanya apa yang aku target. Kau boleh fokus pada analisa masing-masing. Kau boleh utamakan analisa masing-masing. Kat sini apa pendapat aku dan pandangan aku untuk apa yang aku nampak WTI crude oil. So aku nak cakap, itu saja pendapat ataupun pandangan aku, ataupun fokus, ataupun analisa, ataupun mapping aku, whatever lah kau nak panggil apa, untuk WTI. Kalau tak clear about compression, kau boleh tengok video. Aku dah post dah, aku dah kongsikan dah, aku dah ajar. So itu saja guys daripada aku minta maaf kalau sepanjang explanation aku tadi aku terkasar bahasa dan tersilap kata. Aku betul-betul minta maaf. InsyaAllah aku akan baiki masa ke semasa. Jangan risau guys, kita akan jumpa lagi dekat next video. Teruskan merindui aku. Pergi ke kedai membeli candlestick. Good luck, all the best, and Assalamualaikum. Assalamualaikum guys.